Kita ni masa mai duduk dalam masjid ni tertib sikit. Saat lagi habis sembahyang Isyak, pakai kasut tu dia mai balik. Dia mai balik, program makai semua start balik, jalan balik, ketayak lipat buah dalam poket, dia start balik. Saat lagi dia cinggir balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam mana kita baca hadis lain cerita sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang duduk dalam majlis Nabi, hati ni macam diperonyok-peronyok, dia main takut, dia main gerun, dia main bimbang, dia main rasa dia ni kecil, dia berasa dia kurang amal, dia berasa masa duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar balik ke rumah habis lupa. Esok mai pula duduk dalam majlis Nabi, dia main takut balik, dia main gerun balik, dia main macam mana bertaubat, macam mana insaf. Saat lagi keluar balik ke rumah hanyut balik. Dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, kami ni dah jadi munafik. Kami ni dah jadi munafik. Nabi kata, pasal apa? Pasal apa yang kata jadi munafik? Dia kata, kami bila duduk di dalam majlis Tuhan, kami merasa takut sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami rasa macam tak mau buat dosa apa pun dah. Tapi bila kami keluar aja daripada majlis Tuhan, kami balik aja ke rumah, kami jadi lara, kami jadi lalai, kami jadi buat kerja yang sia-sia. Apalah kami ni? Kami dah jadi munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, itulah manusia. Manusia memang graf dia yazid wa yanqus. Dia punya iman dia yazid, kadang-kadang dia naik bagus, wa yanqus, dan dia jadi kurang. Dia mengikut keadaan sekitar dia, environment dia duduk macam mana. Bila dia duduk dalam environment, duduk dalam masjid, duduk dengar Quran, duduk dengar hadis Nabi, duduk dengar pasal akhirat, dia jadi bagus. Bila dia pergi duduk dalam satu tempat yang huru-hara, dia jadi kepala huru-hara. Nabi SAW kata, memang dunia, memang dia akan sentiasa memperdayakan manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi SAW, wa innal kafir idha ihtudira. Nabi kata, tapi kalau yang mati itu orang kafir. Kafir ni maksud dia apa? Engkar. Maksud kafir ialah engkar. Kafara maksud dia angkara, engkar. Dia dengar ayat Quran, dia macam nak petikai. Dia dengar hadis Nabi, dia macam tak mau pakai. Dia dengar cerita agama, dia macam tak ada percaya. Dia jadi macam ni. Dan akhirnya dia memilih untuk menolak agama dalam hidup dia. Maka manusia yang macam ni manusia engkar. Nabi kata, wa innal kafir idza ihtudira. Dan ada pun orang kafir, orang-orang yang mengengkari agama, apabila mai saat kematian dia, atathu malaikatul azab bimishin. Bersama dengan malaikat maut akan mai malaikat azab. Dan malaikat azab mai membawa mish, membawa kain kasang. Kalau orang yang beriman tadi dia bawa harirah bayda, dia bawa sutera putih. Sebaliknya orang kafir, malaikat azab mai, dia bawa kain kasang. Dia kata, fayaqulun, maka kata malaikat, ukhruji sakhitatan maskhutan alaik. Malaikat kata dekat dia, keluarlah wahai roh, dalam keadaan engkau pun tak mau keluar, dan dalam keadaan Allah murka pada engkau. Orang kafir tak mau mati. Orang jahat dia tak mau mati. Dia kalau boleh dia nak hidup 1000 tahun lagi. Bila mai saat kematian dia, dia tak mau mati. Dia benci dengan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala benci untuk nak terima dia. Tapi dia mesti kena mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata malaikat, keluar ila azabillahi azza wa jal. Pergilah engkau ke tempat azab Allah
Subhanahu wa ta'ala. Fatakhruju ka'antani rihi jifah. Nabi kata maka keluarlah roh dia dalam keadaan busuk bangkai. Roh orang-orang yang derhaka Allah, dia keluar daripada badan tuan dia, keluar dalam keadaan busuk jifah, bangkai. Kan ada satu hadis palsu. Hadis palsu dia kata ad-dunya jifah. Dia kata, tuan-tuan yang mengaji mustalah hadis jumpa contoh hadis palsu. Di antaranya dia kata ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Hadis ni nanti ada dalam kitab-kitab tasawuf, duduk di bawah bab zuhud. Dia nak menganjurkan orang Islam ni supaya jadi zahid, jadi tak mau kepada dunia. Dalam dia gairah nak mengajak orang supaya tak mau ke dunia ni, dia bawa main hadis palsu. Dia kata ad-dunya jifah, dunia ni macam bangkai, wa tullabuha kilab. Siapa yang pergi cari dunia, dia macam anjing. Kemudiannya dikenal pasti sebagai maudhu', sebagai hadis palsu. Jifah ni maksud dia apa? Bangkai. Nabi SAW kata fatakhruju ka'antani rihi jifah, maka keluarlah roh orang yang derhaka itu dalam keadaan baunya busuk bangkai. Begitu. Hatta ya'tuna bihi babal ard, sehinggalah apabila rohnya dibawa sampai ke pintu dunia, nak masuk ke langit. Fayaqulun, maka kata malaikat, ma antana hadhihi rih. Malaikat kata, roh siapa ni busuk sangat ni? Hatta ya'tuna bihi arwahal kuffar, dan kemudiannya rohnya dicampak duduk bersama dengan roh-roh orang kafir. Hadis itu hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pakak-pakak betul, biarlah kita ni waktu mati kita jadi orang yang diucap welcome oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau terima kita dan kita juga redha untuk nak menghadap dia. Untuk itu kita kena tambah amalan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah. Qultu ya Rasulullah akhbirni bi ahabbil kalam ila Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal kalam ila Allah subhanallah wa bihamdi, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah. Nabi tanya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kamu mau tak aku nak bagi tahu kamu satu kalam yang Allah cukup suka? Satu kalam yang kalau manusia sebut Allah cukup suka. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah akhbirni bi ahabbil kalam ila Allah. Abu Dzar kata, ya Rasulullah, bagi tahu kat saya apakah perkataan yang Allah suka tu? Qal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal kalam ila Allah, sesungguhnya perkataan yang Allah cukup suka ialah subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, segala puji baginya. It's very simple word, tapi Allah cukup suka apabila hamba dia sebut benda ni. Susah tak tuan-tuan nak sebut? Langsung tak susah. Subhanallah wa bihamdi.
Siapa yang duk jadikan amalan sebut benda ni? Kita selalu lupa 24 jam masa Allah bagi kat kita, habis 24 jam sekali pun tak sebut. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawm 100 marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Cukup kuat hadis ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man qala subhanallah wa bihamdi, siapa sebut subhanallah wa bihamdi fi yaum 100 marrah, dalam sehari dia sebut 100 kali, sambil buat kereta nak pergi kerja, sambil buat kereta balik kerja, sambil duduk saja-saja di rumah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Siapa sebut subhanallah wa bihamdi pada satu hari disebut 100 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huttat khatayahu, Allah hapuskan semua dosa-dosa kecil dia. Allah hapuskan khatayahu, semua kesalahan-kesalahan kecil dia. Tuan-tuan, salah kecil kita banyak tak banyak? Cukup banyak. Start daripada celek mata bangkit pagi, kita dah start dah. Meter dosa kita dah jalan dah. Meter dosa kita dah start jalan dah. Sampailah saat lagi balik masjid, makan, kita nak tidur saat lagi ni, barulah meter tu rest. Dalam tempoh masa tu, dosa yang kita duk generate ni, dosa yang kita duk buat ni, Allahu Akbar. Dosa dengan Allah, dosa dengan Nabi, dosa dengan isteri, dosa dengan suami, dosa dengan anak, dosa dengan jiran, dosa dengan kawan tempat kerja, dosa dengan adik-beradik, dosa dengan menatang. Dosa yang kita buat ni hari-hari, Allah yang tahu banyak mana. Nabi SAW habaq dekat kita apa dia? Sebut subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Kalau boleh sebut 100 kali dalam satu hari, Allah hapuskan dosa-dosa kecil ni. Wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosa kecil kamu itu sebanyak buih di laut. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni kena duk buat. Pasal apa? Pasal kita mau hari penghabis hidup kita esok ni, roh kita keluar, disambut oleh malaikat rahmat dengan kain sutera putih. Malaikat minta supaya roh kita keluar dalam keadaan berbau wangi. Malaikat minta supaya roh kita keluar ni dalam keadaan Allah kesian ke kita. Malaikat minta supaya roh kita keluar ni dalam keadaan kita redha untuk menghadap Allah, dan Allah redha nak sambut kita. Kita nak dapat benda tu, kita kena buat banyak pahala, kita kena buat banyak benda kebaikan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, awsani khalili la ada'uhunna hatta amut saum salasati ayyam min kulli syahrin wa salati duha wa naumin ala witrin, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini benda-benda simple yang kita kena buat. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, bukan untuk orang, untuk kita. Kita pelepah diri kita.
apabila kita mati esok ni. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, awsani khalili bi thalathin. Abu Hurairah kata, kekasih aku berwasiat kepada aku dengan 3 benda. Abu Hurairah kata khalili. Khalil ni maksud apa tuan-tuan? Khalil, kekasih. Dan siapa yang biasa sampai di Baitul Maqdis, selain daripada pusing kawasan Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, kita pergi ziarah sampai ke Hebron. Hebron dipanggil oleh orang-orang Arab Palestin sebagai Al-Khalil. Bandar Hebron itu, orang Palestin tak panggil Hebron. Hebron ni orang Yahudi panggil. Orang Palestin panggil apa? Al-Khalil. Al-Khalil ni merujuk kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ibrahim Al-Khalil. Maka bandar itu menyimpan jasad mulia, jasad Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka bandar itu dipanggil Al-Khalil. Abu Hurairah radhiyallahu an, selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beritahu dekat sahabat-sahabat lain. Dia kata awsani khalili. Dia kata kekasih aku. Dia merujuk kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada aku, pesan kepada aku bi thalathin, 3 benda. Nabi suruh aku buat. La ada'uhunna hatta amut. Abu Hurairah kata, aku tidak akan tinggal 3 benda ni sampai hari aku mati. Pasal Nabi SAW bagi satu pesan khusus kepada aku. Dia kata aku tidak akan tinggal 3 benda yang Nabi suruh aku buat ni hatta amut, sampai hari aku mati. Apa dia? 1, saum salasati ayyam min kulli syahrin. Nabi pesan, kok mana pun, by hook or by crook, dalam sebulan ambil 3 hari puasa. Nabi pesan, dalam sebulan ambil 3 hari. 3 hari maksudnya berapa persen tuan-tuan? Berapa persen? 3 hari daripada 30. 3 daripada 30 berapa? 10%. 10%. Allah bagi kat kita 30 hari, 10% kita bagi balik dekat Tuhan. 10% aja. 90% kita boleh enjoy lagi. 10% Tuhan minta balik. Puasa sebagai tanda syukur dan ingat pada dia. Banyak agak Tuhan minta 10%? Tak banyak tuan-tuan. Kita tak bagi. Yang kedua, wassalatid duha. Nabi pesan dekat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semayang duha jangan tinggal. Kawan saya ada seorang, dia lecturer dekat UiTM Shah Alam. Dia kata kat saya, dia kata thank you very much. Dia kata saya dengar you punya kuliah, you bagi tahu tentang sembahyang duha. Bukan saya tak pernah dengar, dia pernah dengar tapi tak tahu macam mana. Hak sekali tu dengar, dia kata usik dia betul. Dia dengar sangat dah cerita pasal sembahyang duha semua tu, tahu dah, tapi kekuatan nak buat tu tak ada. Kan kita duk minta doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuklah kebenaran itu kepada kami sebagai satu kebenaran, warzuqna ittiba'ah, dan rezekikanlah kepada kami kekuatan untuk nak buat kebenaran itu. Kita dah dengar cerita tentang sembahyang duha ni, dengar sangat dah, tapi tak direzekikan oleh Allah kekuatan untuk nak buat. Tak ada kuat nak buat. Kita dengar cerita pasal 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan apa yang ada dalam dunia. Duk dengar dah malam ni, dengar kali yang keberapa ribu kali tak tahu dah. Tak boleh buat juga. Pasal apa tak boleh buat tuan-tuan? Pasal Allah tidak rezekikan kepada kita kekuatan untuk buat. Ada kawan-kawan kita yang kalau dia miss
Dia menyesal 1 hari 1 malam. Dia termis. Jaga terlewat sikit, nak lari semayang di masjid. Sampai-sampai tu imam dah takbir rakaat pertama dah. Allah, dia frust pasal dia tak dan 2 rakaat qabliyah subuh tu. Dia frust tu bukan frust masa tu saja, sehari semalam dia frust. Dia kata apa? Dia kata, saya 15 tahun saya tak pernah tinggal qabliyah subuh. Pagi ni saya miss. Boleh nampak muka dia yang frust tu, boleh nampak. Tuan-tuan, kalau itu dapat kat kita, alhamdulillah. Abu Hurairah kata, Nabi SAW, kekasih aku pesan kat aku 3 benda. Aku tidak akan tinggal benda ni sampai aku mati. Apa dia? Yang pertama, 3 hari mau ambil dalam sebulan untuk puasa sunat. Yang kedua, sembahyang duha. Kawan saya tadi, dia kata tak tahulah, dia kata hak sekali tu dengar betul-betul touch dia punya inner feeling, dia punya hati kecil dia sudah kena touch. Dia kata, you know what? Dia kata, you dapat pahala lah ni. Dia kata, dia jenis cakap ayu ni, jangan main-main. Dia kata, you know what? Dia kata, you dapat pahala tau. Since then, dia kata, daripada dia dengar tu until now, dia kata, I'm a big fan of duha. Dia kata, faham boleh? Tak faham sudah habis. Dia kata, daripada hari dia dengar tu, dia kata, dia sudah jadi satu big fan. Apa nak kata? Satu peminat sembahyang duha. And dia kata, ni bukan nak sombong, saya tak pernah cerita kat siapa, cerita kat you dia kata. Malah ni ramai dengar. You know what? Dia kata, I go for 6 rakaat. Dia kata, Pensyarah University, I go for 6 rakaat. Dia kata, without fail. Alhamdulillah. Dia kata, thank you so much. Dia kata, you dapat juga pahala kalau I buat. Dia kata. Saya kata, thank you very much. Dia bagi terus 6 rakaat dia bagi. 6 maksud dia apa tuan-tuan? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang ketiga, kata Abu Hurairah, wa naum ala witrin, dan sembahyang witir sebelum tidur. Sembahyang witir sebelum tidur. Mana lebih baik tuan-tuan? Sembahyang sebelum tidur dengan bangkit pukul 4, 4.30 saat lagi sembahyang tahajud baru witir, mana lebih baik? Kalau sekiranya kita boleh make sure kita bangkit pukul 4.30 untuk tahajud dan witir, itu lebih baik. Tapi kalau kita tahu kita ni jenis macam mana, kita ni jenis sebulan ni kalau boleh bangkit sekali ni dah cukup baik, sembahyang witir dulu sebelum tidur. Sendiri tahu diri sendiri macam mana. So, kalau kita jenis macam tu, jenis boleh kira, boleh tulis dalam diary, dalam sebulan berapa kali bangkit tahajud. Kita ni jenis boleh tulis dalam diary, maknanya lambat, lama-lama sekali baru nak buat tahajud. Lepas sembahyang Isya buat siap-siap dah witir. Kita tahu diri kita siapa, kita buat sesuai dengan diri kita. Ada setengah orang, dia kata ni, aku tanya ustaz, dia kata, ustaz kata sembahyang ba'diyah ni sunat buat di rumah. Dan sebab Nabi SAW kata, masjid ni tempat sembahyang fardu, sembahyang sunat di rumah. Jangan jadikan rumah jadi kubung apa semua. Cakap pandai. Dia habis sembahyang Isya, dia tak mau sembahyang lagi ba'diyah, pasal dia nak ikut sunnah. Tengok-tengok dia punah begitu aja. Di rumah boleh tak buat, di sini boleh tak buat. Rugi, semata-mata rugi. Tolak pergi tepi semua. Cakap-cakap pandai ni semua tolak pergi tepi. Cakap pandai ni sebenarnya tak memberi untung kepada kita sikit pun. Kita beramal dengan ilmu kita, itu yang menguntungkan. Kita tahu kita lemah, kita tak cukup kuat. Pendek kata, kalau balik sampai di rumah baru nak buat ba'diyah ni semua pemohong. Settle tahun ni. Habis sembahyang Isya, ba'diyah Isya. Duk rasa cuak, duk rasa sejuk, seram sejuk kaki, witir buang siap-siap. Apa nak jadi pun, pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah
kita dah boleh buat.